Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Bapak-bapak dan tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita dengar dan taat. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Maksudnya dengar apa? Dengar benda benar. Bukan dengar dan taat dalam semua perkara. Bila kita dengar benda betul, kita taat. Maksudnya bila kita dengar Allah punya percakapan itu benar, kita dengar dan kita taat. Jadi bila kita dengar dan kita taat, maka datanglah agama. Kalau kita dengar tak taat, kenapa? Ada orang dengar dan taat, ada orang dengar tak taat. Apa sebab? Samad. Apa sebab? Dia tak percaya. Sebab satu orang dengar dia tak taat, satu orang dengar dia taat bukan sebab nama dia Husin atau Ahmad yang itu. Bukan sebab dia orang Melaka atau dia orang. Sebab satu je, yang dengar dan taat tu, yang dengar perkataan benar, perkataan Allah dan taat tu, orang yang iman kuat. Yang dengar dan tak taat tu, yang tak ada iman. Jadi Sufyan orang yang dengar dan tak taat. Sufyan Gombak. Rashidi orang dengar dan tak taat. Dan siapa sajalah yang dengar dan tak taat ni, dia iman tak ada. Yang baca Quran, dengar, yang dengar Quran dan dia tak taat, ialah orang yang iman tak ada. Jadi bila kita dengar dan tak taat, sama ada kita orang berpura-pura Islam atau orang Islam yang iman tak ada. Jadi kata Allah dalam majlis kau ya Rasulullah, ada orang-orang yang bukan orang Islam, dia berpura-pura Islam di majlis Nabi SAW. Dan apabila habis majlis tu, dia pun tanya dengan sahabat Nabi yang Allah beri ilmu iman kuat tu. Dia tanya apa yang Nabi cakap tu. Kenapa dia tanya? Sebab dia tak faham dan dia tak mau taat. Sedemikian juga dengan kamu. Kalau kamu iman tak ada, kamu orang yang dengar dan tak taat. Kalau kamu iman kuat, kamu orang dengar terus taat, barulah ada agama. Dan bila orang tu taat, baru dia buat semua kerja dakwah, apa yang diperintah oleh Allah. Dan untuk ikut semua perintah Allah tu, satu orang kena berkorban, menidakkan ataupun tidak membuat apa yang dia suka buat lah kan. Kalau dia suka buat perkara yang dia suka, dia memang tak boleh buat lah apa yang Allah suka. Satu orang suka tidur, takkan boleh sembahyang subuh pula. Satu orang suka tidur, takkan boleh tahajud kan? Rashidi, saya tanya dia, kau sembahyang tahajud, sembahyang berapa rakaat? 2, 4. Itu
Maknanya dia suka tahajud ke ataupun dia suka tidur? Suka tidur kan? Sufyan tak bangun tahajud. Saya tanya dia, kau bangun pukul berapa? Datang sini 6 dekat 6.30. Kau bangun pukul berapa? Saya tanya. Pukul 6. Dah masuk subuh dah baru bangun. Kerana dia tahu subuh sini 6.30. Dia ni orang suka tidur ke suka taat perintah Allah? Tidur pun dia tak baca doa. Dia tidur je macam badak, macam lembu, macam apa-apalah haiwan tidur. Kan? Hari ni hari apa? Hari Khamis. Oh. Saya pun tengok gerak naik tu siapa pula yang naik waktu ni. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, tentulah dia suka tidur. Jadi untuk kita tahajud, kita kena tekanlah kita punya suka tidur tu. Yang itu kita tak boleh buat bila iman kita lemah. Bila iman kita lemah, kita pilih tidurlah. Pilih buat benda yang kita suka. Kita takkan buat yang Allah suka. Allah suka bangun salat kan? Betul tak? 13 rakaat kalau boleh. Seperti mana Nabi SAW. Tahajud dengan witir. Tapi kalau kita suka tidur, kita bangun juga. Sebab alai, Amisat nanti tanya aku ada tahajud tak? Buat 2 rakaat. Saya tanya Rashidi, kau tahajud berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat baca apa dalam 2 rakaat tu? Cik. Jadi Rashidi suka tidur. Jadi untuk kita dapat buat apa yang Allah suka, tentu kita kena tekan kan? Tekan keinginan kita. Keinginan kita itulah nafsu. Sebab itu kita ada nafsu. Allah SWT bagi manusia itu nafsu. Mana tak ada. Semua manusia ada nafsu. Hanya dia boleh tekan atau tidaknya nafsu dia tu. Kalau dia ada iman yang kuat, dia boleh tekan nafsu tu. Lama jadi lemah nafsu tu. Kan? Tapi macam Sufyan Gombak, dia tak tekan nafsu dia. Dari dulu sehingga sekarang, daripada dia kecil, sekarang dah 45 tahun, dia tak ada belajar nak menekan. Jadi dia suka tidur je lah sampai ketua. Orang tua-tua dah bangun malam tahajud kan. Dia tak tidur lagi. Jadi bila kita mahu agama, kita kena tekan keinginan kita. Kita kata tak mau, saya mau ada agama tanpa ditekan. Tekan keinginan saya. Tak boleh. Untuk mengikut keinginan Allah, kita mesti mau tekan keinginan kita. Dan itulah namanya mujahadah. Jadi Allah SWT beritahu, siapa yang bermujahadah atas jalan aku. Maknanya siapa yang tekan keinginan dia kan, untuk mentaati perintah Allah di jalan Allah, baginya akan buka jalan-jalan yang luas. Dan jalan luas, jalan dia untuk dapat hidayat lah. Jadi Yazid, dia tak boleh tekan keinginan dia untuk ceraikan bini dia. Dia takkan boleh cerai bini bila keinginan dia ada, tak ada. Keinginan dia tak mau cerai bini dia. Betul tak? Tapi untuk dia ikut perintah Allah, dia kena tekan. Dia tak mau tekan. Dia biarkan, tak mau tekan. Tak mau bermujahadah. Jadi tak adalah dapat terlaksana perintah sebab kita tak nak mujahadah. Sufyan dia pilih hari ini datang. Sufyan Ampang. Dia mana dia datang hari Khamis, dia datang hari Sabtu. Tapi semalam hakim datang. Hakim dengan izin Allah dia cakap lah, tak tahulah betul ke tidak. Dia nak datang 3 kali sehari. 3 kali seminggu. Seperti mana Yazid diberi 3 kali bersetubuh dalam seminggu.
So semalam dia datang, hari ini tak dia tak. Jumaat dia datang. Lepas tu Sabtu ke Ahad dia datang. Jadi Sufian dah dengar tu. Hari ni dia datang. Kalau dia datang sebab nak lawan hakim, Allah tak suka. Kan? Dia dah tercabar sekarang. Enak. Hakim tiba-tiba bersemangat. Aku cakap kat dia, orang yang terhindar daripada penyakit ni, Allah akan buang penyakit dari dia, ialah kekasih Allah yang buat dakwah gas hari-hari dan salat malam hari-hari dan salat berjemaah hari-hari. Allah akan makin tua dia, makin sakit tak ada. Dia sihat. Itu antara tanda kekasih Allah tu. Tapi apa berlaku, banyak orang buat usaha dakwah, katakanlah warak pun, share lah, semua dilanda penyakit. Bermacam-macam penyakit. Jantung lah, itulah, paru-paru lah, kencing manis lah. Jadi mana dia punya kesan yang dalam hadis bagi tahu? Dirikanlah sembahyang malam ni, kerana ini adalah amalan orang-orang righteous, orang-orang takwa yang terdahulu, yang datang sebelum kamu. Dan dia adalah asbab untuk penghampiran diri kepada Allah. Maknanya untuk jadi kekasih Allah. Dan dia asbab untuk dosa-dosa kecil lah, diampun dia. Orang macam ni tak ada buat dosa besar kan. Dan asbab untuk penyakit lari dia, dilarikan dari dia, dari badan dia. Jadi orang yang salah satu tanda kita tak nampak dosa dia kan, ampun, dia dekat dengan Allah pun tak nampak. Macam saya, katakanlah saya dekat dengan Allah, mana kamu nampak? Nampak. Tapi saya sihat, awak nampak. Saya tak ada sakit. Sedangkan orang umur macam saya dah banyak penyakit lah. Jadi setiap orang tanya, Dr. Sab macam mana? Bagus? Sihat dia? Dia pertama soalan dia itu. Sebab apa? Semua orang umur macam saya ni biasanya tak ada yang sihat kan. Semuanya penyakit. Dr. Hussein bersama umur dengan saya, sekarang dah meninggal. Dia dapat kanser kan. Bila dites saja dah tahap 4 dah. Jadi salah satu faedah kan, dari jadi kekasih Allah lah di dunia ini, di akhirat tentulah, iaitu penyakit lari. Tak ada penyakit. Ya dah. Dulu dia gemuk, boncit, Allah bagi dia kurus badan. Betul tak? Dia ada sakit-sakit badan lah, itu bukan sakit yang dinamakan sakit, itu sakit badan urut tu kan. Jadi dalam sebab itu makin iman kita kuat, badan makin sihat. Yang ini kita nampak lah. Dan semua orang nak sihat, sama ada yang orang kuat iman atau tidak. Semua manusia ni semua suka sihat. Bila dia orang adakan majlis perhimpunan, tak tahu, perjumpaan hari jadi artis kan. So artis tu pun semua bercakap lah seorang-seorang, semoga sihat. Yang pentingnya sihat, bahagia, semoga sihat, panjang umur, murah rezeki. Itulah kan. Jadi artis-artis pun mau sihat juga. Semua orang mau sihat, yang taat atau tidak. Kan? Tapi saya nak bagi tahu kamu bahawa Allah bagi sihat pada kekasihnya, orang kuat iman. Dan kekasih dia ni, dia punya ciri-ciri orang yang bangun malam, orang yang buat kerja dakwah siang. Dan siang hari dia semayang tak ada kat rumah, dia semayang berjemaah macam Nabi. Jadi kalau sekiranya kita semayang berjemaah, kita tak buat kerja dakwah, tak ada semayang malam, tapi semayang berjemaah pun tak diterima kan. Tapi kita tak dapatlah faedah tu, sebab kita bukannya kekasih Allah betul.
Kalau kita hanya beriman, beramal soleh je, pun kita sakit ya bila tua. Yang dapat tak sakit ni kekasih dia. Yang dapat iman jauh lebih tinggi daripada orang beriman beramal soleh. Orang beriman beramal soleh pun dah orang berjaya. Jadi mereka tu diberi oleh Allah sakit. Orang beriman beramal soleh lah kan. Macam Hadraji Maulana Ilhamul Hasan, sakit banyak dia. Jantung lah, itulah, pil ini kan. Maulana Umar Palampuri. Mereka tu mungkin beriman beramal soleh tapi bukan kekasih Allah. Kasih Allah ni sangat tak ada. Ya tak? Kalau Nabi Muhammad SAW tu kekasih Allah. Banyak Nabi-Nabi Ulul Azmi tu kekasih Allah. Dan mereka ni diberi kuasa syafaat di akhirat. Dan di akhir zaman ni kan, dengan izin Allah, saya ni kekasih Allah. Kamu percaya tidak? Kamu tengok. Salah satu tanda dia, saya sihat. Kalau tak percaya, dia mesti ada tanda. Saya sebagai kasih Allah ni tak dipandang oleh Sufian Ampang. Tak dihargainya. Saya minta 200, 100 saya bagi. Bukan tiap-tiap bulan saya minta, tak ada. Kadang-kadang bila saya nak. Macam itulah pandangan Sufian pada kekasih Allah. Samad jamu saya makan dengan steak pun. RM210 steak pun. Sedap betul. Dia bagi steak saya tu, dia baru dapat memuliakan saya seperti mana sepatutnya. Sebesar zarah je. Sebesar zarah je dapat memuliakan saya daripada sepatutnya memuliakan saya. Memberi saya makan steak tu macam sebesar zarah je memuliakan saya. Saya tanya Allah Ta'ala. Jadi sekarang orang tak tahu saya ni kekasih Allah. Tak ada tahu. Anak saya tak tahu. Siapa pun tak tahu. Kamu pun tak tahu. Saya je bagi tahu kamu. Pulanglah kamu nak percaya. Kamu tak nak percaya pun saya bukan ada untung pun. Kamu tak percaya pun saya tak rugi. Tapi saya kalau betul kekasih Allah, saya untung lah. Saya tanya Allah, memang saya kekasih Allah. Kamu, salah satu tanda dia, pertama, saya boleh faham Quran tu. Tanda saya faham Quran, saya dah tulis kitab dah, 84 kitab. 84 buku. Lepas tu disambung dengan hadis lagi. Kalau saya bukan kasih Allah, takkan Allah bagi saya faham tu. Yang pertama, tanda dia. Kedua, saya bangun malam, bertahun-tahun dah bangun malam ni. 13 rakaat tau. Yang ketiga, saya sembahyang berjemaah. Setiap hari berpuluh tahun. Saya ketiga, saya buat gash bertahun-tahun. Cakap kalimah macam Nabi 10 tahun. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, itu tanda dia. Dan yang paling yang kamu suka sangat tanda dia, iaitu kamu tengok saya makin tua makin sihat. Sepatutnya gigi saya dah jatuh semua. Dan semua orang patut pakai gigi palsu lah. Tapi Allah buat tak ada. Gigi saya dulu jatuh sekejap. Lepas tu bila saya dah sampai tahap iman kekasih Allah, dia berhenti. Dia dah tak jatuh lagi. Dia sekarang dalam proses menumbuh pula. Ada tuan tengok ke orang tua tumbuh gigi? Tak ada. Ada? Dalam dunia tak ada. Ada? Tak tahulah kan? Dulu saya gemuk, tak sihat saya. Ada dulu lagi ada kencing manis sikit, darah tinggi. Semua tak ada dah. Jadi Allah SWT buat sihat. Sebab itu makin kita iman kuat, bukan kita makin sakit. Kita makin sihat. Aduh. Lepas tu kita bukan makin miskin. Bila kita makin kuat iman, tuan jangan salah faham tau. Hari ni kita tengok orang agama tu miskin, itu rupa je tu. Kalau betul-betul dia orang beriman, kasih dia tak miskin. Allah bagi tahu dalam Quran, ya Muhammad, kami akan beri kamu abundance. Abundance apa? Banyaklah.
Inna a'taina kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Ayat tu. Allah SWT kata kami akan beri kamu abundance. Jadi abundance tu kaya lah tuan. Jadi makin iman kuat, bukan makin sakit, makin sihat, makin muda. Ada satu orang tengok saya, ayah makin muda, aku makin tua. Kenapa tu ya? Makin kaya saya nanti. Makin tua, makin kaya, makin sihat dan diberi kuasa. Dia tadi lah tu, kaya dan berkuasa. Allah tundukkan manusia ni di bawah arahan dia. Sebab dia kekasih Allah, mana boleh Allah letak dia kat bawah. Allah kata kekasih aku nak letak bawah, tak ada. Kekasih aku ni macam aku juga. Allah, kekasih Allah ni umpama Allah anggap dia macam dia. Kekasih maknanya rapat sangat. Jadi dia takkan mungkin turunkan dia, betul tak? Dan takkan benarkan siapa hina dia. Tak suka dia. Kalau orang tak suka dia, Allah akan isytiharkan musuh dia. Macam mana mau selamat? Jadi Allah anggap dia macam dia tu, dia kekasih kan? Marah semua dah mati. Kekasih ni, kekasih Allah ni macam dia anggap you saya. Macam tu lah. Tuan boleh faham. Jadi Allah akan buat dia kaya, berkuasa, dimuliakan, ditinggikan di dunia dan di akhirat. Mengalahkan semua orang yang kaya kat dunia ni. Mengalahkan semua orang. Macam mana boleh Allah bagi kekasih dia dihina? Tak boleh. Dikalahkan tak boleh. Kalau kamu ingat kamu boleh kalahkan Muhammad ni, kata cuba. Kamu takkan boleh kalahkan dia. Mereka cuba nak bunuh Nabi Isa. Nak bunuh dia. Sebenarnya Allah tak benarkan yang beriman bahawa salih Nabi-Nabi mungkin. Tapi yang kekasih Isa AS dia nak bunuh dia. Mana dia dibunuh sebenarnya? Dia orang ni semuanya salah. Takkanlah kekasih Allah Nabi Isa ni Allah benarkan dia disalib. Sekali tak boleh. Kalau dia dibenarkan salib, mana dia bukan kekasih Allah tu? Ini Allah naikkan dia ke langit tau. Jadi waktu tempat Nabi Isa sembunyi tu, pernah jadi pengikut Nabi Isa tu, siapa nama dia? Judas. Dia yang bersubhat dengan orang Rom, dengan orang Yahudi nak bunuh dia. Jadi Judas sama masuk ke dalam. Nak tengok Nabi Isa ada tak? Tengok. Tak ada. Nabi Isa sudah diangkat. Jadi dia orang tengok lama sangat dalamnya. Apa hal? Dia orang pun masuk lah. Allah dah tukar muka Judas tu. Kelihatan macam muka Nabi Isa. Dia orang tangkap dia lah. Dan salib dia. Jadi yang disalib tu, yang dipangkah tu, orang jahat. Judas. Yang dia orang kata pula Nabi Isa. Orang Kristian ni, seluruh dunia ni sudah ditipu. Sebenarnya Judas yang disalib tu. Kemudian dia kata dia dinaikkan lepas hari ketiga. Easter Sunday. Dia orang ada Easter kan. Lepas tu hari ketiga ke apa? Monday. Naik ke langit. Dia bukan macam tu. Nabi Isa tak pernah disalib. Tak pernah dibunuh. Yang diberitahu oleh Allah dalam Quran lah. Itulah yang benar. Dia tak pernah disalib. Dia sekarang kat langit masih hidup. Nanti dia turun. Jadi tuan-tuan yang mulia, Allah tak bagi kekasihnya dibunuh atau
Kasih dia lagi Nabi Ibrahim kan. Mana yang boleh bakar dia? Allah SWT kata kami hina Namrud. Namrud. Dia nak matikan Ibrahim. So negara dia tahu. Kita akan matikan dia. Masukkan dalam api. Tapi Allah kata kami hina Namrud. Ibrahim tak mati. Jadi bila Ibrahim tak mati, nampak sangat kau tak ada kuasa kan? Kau bukan Tuhan. Bila Ibrahim bagi tahu pada Namrud, Tuhan aku yang menaikkan matahari dari timur. Kau kalau Tuhan juga, cuba naikkan dia dari barat. Soalan dia jauh tinggi. Namrud pun diam. Wah, kau main kau ya. Kalau kau juga Tuhan, kau naikkanlah dari barat. Kau tak boleh. Dia nak matikan Ibrahim, mana boleh mati? Allah perintah kepada api, sejuk dan aman, tau. Dia bukan sejuk lah, sejuk tak sedap. Sejuk dan aman, perkataan tu. Dan dia masuk dalam api. Dari puntung-puntung api tu keluar buah-buahan, tau, anggur. Dan dia orang nampak dia duduk, orang nampak. Dia kata paling aman dan bahagia saya waktu saya dalam api tu. Diberi makanan. Dan api diperintah untuk sejuk dan aman untuk dia. Walau kalau burung lalu je hangus. Jadi Allah takkan benarkan Nabi Muhammad SAW dibunuh oleh orang kafir musyrikin. Dia lepas. Sedangkan dia kepung rumah dia. Malam tu memang sure punya. Tapi Nabi bukan cabut, lari dengan tak ada siapa tahu. Tengok-tengok dah sampai Madinah. Jadi kalau kita kekasih Allah Ta'ala, kita tak ada apa yang nak dirisaukan dan dibimbangkan. Tak ada satu kuasa boleh mematikan dia, boleh aniaya dia, boleh hina dia. Malah Allah akan buat dia menjulang naik ke langit. Macam Isa AS. Namanya Allah buat disebut-sebut manusia. Seperti nama Nabi Muhammad. Ketika kat Mekah orang kafir kata Muhammad tak ada anak lelaki, maka dia ni memang nama pupus lah. Orang tak ada anak lelaki kan. Nama Nabi Muhammad ni pupus. Orang tak ingat lagi lah. Walaupun dia tak ada anak lelaki yang hidup, dia ada anak lelaki, tapi nama dia mana ada pupus. Sebut nama dia, selawat je dah Allah bagi tahu. Allah berselawat kepada Muhammad SAW, tau. Maka berselawatlah kamu, belilah rahmat, hantarlah rahmat kepada Nabi SAW. Allah bagi rahmat, Allah bagi pahala. Bukan itu aja. Di azan mana-mana, tak ada orang boleh merendahkan dia. Ditulis 100 orang paling terkenal di dunia, dia orang tak boleh campak Nabi Muhammad yang nombor 1. Famous. 100 paling terkemuka manusia. Jadi Allah SWT yang buat, tiada yang buat melainkan Allah. Sebab itulah Allah bagi tahu, kalau kamu dapat aku, kamu dapat segalanya. Kalau kamu hilang aku, kamu hilang segalanya. Jadi tak ada benda yang lebih berharga dari menjadi kekasih Allah. Jadi orang kata itu terlampau tinggi. Tinggi sangat tu, tak mau. Jadi dia bukan masalah tinggi, dia masalah benar. Apa Allah kendaki ialah jadikan dia kekasih. Allah bagi tahu, jadikanlah aku maksud, jadikanlah aku kasih. Bukan siapa bagi tahu, bukan Nabi Muhammad bagi tahu, dia bagi tahu. Jadikanlah aku kekasih. Perintah dia tu. Tapi Sufyan tak nak. Sufyan Malik, dia tak mau. Tanya dia, nak tak jadikan Allah kekasih? Dia nak, tapi dia tak nak. Action dia tak nak.
Kalau kita nak jadikan Allah kekasih, sembahyang malam ni kita tak boleh tinggal. Halo. Sebab dia adalah asbab penghampiran kepada Allah. Sufyan dia bangun malam tak? Tahajud tiap-tiap malam. Cik. Satu, tahajud tak boleh tinggal, dan tahajud tu mesti diterima. Jadi paling kurang orang yang sembahyang tahajud tu orang beriman beramal soleh. Untuk beriman beramal soleh tak boleh dengan tahajud. Dia kena siang hari buat kerja dakwah. Ini tak nak buat, tahajud aja buat. Dia tak jadi ya. Sembahyang tahajud tak diterima, tak boleh jadi kasih Allah. Yang kita boleh jadi kasih Allah dengan sembahyang tahajud yang mana? Yang diterima. Paling kurang dibuat dengan cara Nabi SAW, dengan niat nak suka Allah. Itu paling kuat. Makin kuat ikhlasnya, makin lagi diterima. Itulah asbab boleh jadi kasih Allah. Tapi tak ditulis dalam hadis tu. Tak ditulis. Dia tahajud aja. Tahajud asbab penghampiran kepada Allah. Bukan sebab tahajud je. Tahajud yang diterima. Untuk jadi dapat tahajud yang diterima atau salat yang diterima, dia kena ada ikhlas. Untuk kita dapat ikhlas, kita mesti jadi orang beriman beramal saleh. Untuk beriman beramal saleh tak boleh kalau tak buat kerja dakwah, kerja Nabi Muhammad SAW, tak boleh. Untuk dapat iman ke tahap yang tinggi, hari-hari mengucapkan kalimah. Kepada bukan Islam diajak ucap kalimah, kepada yang Islam diingat tentang kalimah, diajak buat kerja dakwah. Jadi hari ni kita tak nak buat kerja dakwah, kita nak tahajud saja. Jadi kita sampai mati tahajud tak jadi kekasih Allah. Sebab tahajud yang kita buat tu tak diterima. Ada faham tak? Dalam hadis tu kata tahajud ni adalah asbab penghampiran kepada Allah. Dan dosa-dosa diampunkan. Tapi tahajud yang mana? Celebrate tak ada, tafsir tak ada. Jadi akibatnya dia orang tahajud. Jadi rugilah kita tuan. Jadi pertama sekali, sudahkah kita menjadi orang beriman beramal soleh? Sufyan Ampang tanya, saya dah jadi beriman beramal soleh tak saya tahajud? Jadi kalau kita dapat orang beriman beramal soleh sikit aja, tak ada tinggi sangat, ikhlas kita sikit. Beriman beramal soleh tinggi sikit, ikhlas kita tinggi. Macam tu lah. Bila ikhlas kita tinggi, amal nilainya tinggi. Allah bagi tahu sembahyang malam ni lebih, sembahyang malam ni dia sebenarnya sunat muakkad. Dia bukan fardu. Tapi di antara sembahyang sunat muakkad ni, dialah yang paling tinggi di kalangan semua sembahyang sunat. Paling tinggi adalah tahajud. Jadi sembahyang sunat siang hari dengan sembahyang tahajud malam hari, sembahyang tahajud ni tinggi daripada sembahyang sunat bukan fardu di siang hari. Sebab apa dia tinggi? Sebab ikhlasnya. Biasalah orang sembahyang bila tak ditengok orang adalah lebih ikhlas lah. Tapi kalau dia sembahyang orang beriman beramal saleh, betul ikhlas. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita kena faham. Bukan kita mau banyak sembahyang je. Bila hadis tu cakap banyak sembahyang, kita pun banyak sembahyang. Sebab nak dekat dengan Allah. Tak dekat-dekat je. Sembahyang tak diterima. Macam Yazid sekarang, dia sembahyang tahajud tapi tak diterima. Kau sembahyang tahajud sekarang tak diterima. Jadi bagaimana dengan tahajud yang tak diterima boleh bawa kau jadi kekasih Allah? Tak boleh lah. Tak boleh jadi. Sebab kau tak buat gas siang hari dengan betul, dengan cara Nabi SAW. Jadi sebab itu perkara paling penting sebelum perkara-perkara lain. Jadikan dakwah kerja kita, bukan maksud hidup. Jadikan dakwah kerja kita. Bayi Wahab cakap jadikan dakwah maksud hidup. Itu tak betul. Sebab jadikan dakwah kerja kita untuk mencapai maksud. Jadi Bayi Wahab dia bukan wali sangat, kekasih Allah sangat. Beriman beramal saleh pun dekat sikit je. Saya tanya Allah kan? Tapi dia orang tengok, mau buzuk. Orang nampak lah. Mana dia ada gas saya hari? Mesej saya jatuh dalam longkang.
Tak, Bayi Wahab mana ada dia gas dekat Raifin tu? Ha, tak ada. Jadi bila itu tak dibuat, kita tak boleh jadi orang beriman dan saleh tuan. Itulah amalan pertamanya. Sufyan dah lama buat tapi tak jadi sebab kerja tu tak dibuat betul. Sufyan Gombak, Rashidi tak jadi, tak buat betul. Saya bagi tahu pada Yazid, kalau nak cerai bini kau. Sebab cinta bini ni, cinta bini tu dah lebih pada Allah. Allah bukan tak suruh kita cinta bini. Tapi tak boleh lebih dari Allah. Tapi Yazid kerana kebodohan dia mencintai bini lebih daripada Allah. Mana nak boleh diterima amalan dia yang dia takkan buat untuk suka ke Allah. Allah pun dia tak suka. Sebab dah penuh hati tu dengan bini, dengan kerja semua kan. Dengan anak. Jadi jadilah dia orang yang rugi. Jadi bila saya cakap Yazid ni orang rugi, ahli neraka, Sufyan kata, jangan. Dia orang baik. Sufyan tak tahu. Kan? Ha. Jadi sebenarnya Sufyan dia tak faham seperti mana saya faham. Dia tak tahu seperti mana Allah bagi saya tahu. Ha. Dia pun suka puji Yazid. Lagi dia rosak. Dah lah iman tak ada, dipuji lagi. Jadi dia dipuji masak, jadi dia makin rosak dan tambah rosak. Kerana tu pada Sabtu ni, Genduri ni, dia tak boleh jadi tukang masak lagi. Dia tukar orang lain. Hakim. Dia, sebab Samad punya ni, Samad nak employ Hakim. Jadi Sufyan dah, Yazid sudah. Soalan Hakim tu. Ha? Dia percaya. Dia percaya apa? Dia datang masak ke? Tak ada, hantar daging kat rumah dia. Jadi kita hari ni dah lah tak beriman saleh. Iman turun lagi dengan dipuji. Dengan dipuji ni iman kita turun. Jadi baiklah jangan lagi turun. Jadi makin teruk. Dipukul dia lagi bagus lah, bagus. Bukannya dia dipuji, dia ditarik telinga dia dengan semua tu kan. Depan-depan orang saya buat. Nanti dia orang salah tafsir pula. Dia kata dia Nabi Isa tu sayang sangat dengan Yazid. Blok situ dulu. Yang ke sana ada riak lagi Yazid. Ya ada. Jadi tuan-tuan yang mulia, orang yang lemah iman ni jangan suka dipuji. Jangan minta dipuji. Itu sebenarnya senjata sangat tajam digunakan syaitan untuk mencuri iman. Kita lebih baik dikeji, lebih baik dihina. Tapi kita memang tak sukalah. Tapi itu baik untuk kita. Kalau tidak, takkan Nabi bagi tahu. Lemparlah pasir kat orang yang puji kamu tu. Bukanlah Nabi suruh kita sangat buat, tapi seumpama dia. Jadi sebenarnya orang yang boleh dipuji dan dia tak terkesan ni orang tinggi iman je. Macam saya ni dengan izin Allah. Kamu pujilah. Sebenarnya banyak orang saya ni patut dipuji. Macam-macam. Kan? Menyanyi saya tahu. Kan? Lepas tu menulis Quran saya tahu. Berceramah saya tahu. Dengan izin Allah. Jadi asbab puji tu banyak. Kalau Allah buat saya senang hilang iman, habislah. Jadi bila iman saya dah naik sampai tahap kekasih ni, pujian tu dah tak boleh. Sebab apa? Saya dah tahu segala puji hanya buat Allah, tak ada buat siapa. Kau pujilah, dia bukan untuk saya. Kamu boleh ingat tu. Kalau orang puji kamu, tak boleh. Kalau kamu ada segala puji bagi Allah dalam, orang pujilah. Bukan untuk saya. Kamu tak ingat segala puji bagi Allah tu. Kamu ingat untuk kamu pula. Sebenarnya untuk Allah. Jadi bila kita ambil pujian tu untuk kita, rosaklah kita. Kita pula dah jadi Tuhan. Jadi bila kita dah jadi Tuhan, Allah marahlah kita. Kita tak mungkin lah dapat jadi kekasih dia. Jadi riak, bongkak, arrogant ni takkan membawa kepada orang tu menjadi kekasih Allah. Dia takkan dapat buat amalan dengan ikhlas. Melainkan nak suruh orang puji dia. Okey guys.